jihad yang ketiga iaitu melawan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni maksudnya orang yang memeluk agama Islam lalu mereka cipta akidah yang baru di dalam agama Islam. Jadi kita maklum kan di zaman Sayyidina Ali berlaku pemberontakan daripada satu kumpulan manusia yang diistilahkan sebagai Al-Khawarij, dan terdapat satu kumpulan Al-Khawarij yang diistilahkan sebagai Al-Haruriyah yang berada di tempat Harura. Mereka tadi bilangannya 6,000 orang. Maka mereka tadi berazam untuk memerangi Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali tadi menghantar Abdullah ibn Abbas kepada golongan tersebut bertanya, mengapakah kamu tadi memusuhi Sayyidina Ali? Maksud Khawarij tadi, 6,000 tadi. Abdullah ibn Abbas berkata, mengapakah kamu tadi memusuhi Sayyidina Ali? Kemudian berlaku perbualan yang amat panjang. Maksudnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas membetulkan kan akidah mereka yang salah tadi. Jadi dengan sebab usaha Abdullah ibn Abbas tadi bertaubat, daripada 6,000 orang tadi 2,000 orang bertaubat kembali kepada ketaatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi itu satu usaha yang dibuat oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, iaitu memerangi ahli bid'ah yang diistilahkan sebagai Khawarij pada zaman tersebut. Jadi bersempena dengan kisah Al-Khawarij ni, maksudnya kita kena maklum Khawarij muncul di zaman, maksudnya muncul secara berkembang pesat di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka wujud sehinggalah kepada hari ini. Kan cuma nama tadi tu berubah-ubah kan, dan mereka mempunyai banyak nama kan. Golongan Khawarij ni ada diistilahkan sebagai Al-Haruriyah ataupun sebagai Al-Mariqah ataupun mempunyai pelbagai nama. Cuma apakah nama Khawarij pada hari ini? Kan, maksudnya nama Khawarij di zaman kita ni dalam tempoh 100-200 tahun yang akhir ni, maka untuk kita mengetahui tersebut hendaklah kita merujuk kepada kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ahmad ibn Muhammad As-Sawi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Jadi Imam Sawi ni dia hidup pada tahun 1178 dan meninggal dunia pada tahun 1241 Hijrah. Jadi dia menulis tafsir, mensyarahkan tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli. Jadi semasa dia sedang mensyarahkan ayat Quran daripada surah Al-Fatir ayat 6, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maksudnya syaitan tadi ialah musuh, dan hendaklah kamu menjadikan syaitan tersebut musuh. Jadi syaitan tadi, musuh tu kita faham kan, syaitan sememangnya lah musuh kita. Tiap-tiap hari kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma dalam Quran tadi dia kata innama yad'u hizbahu, terdapat hizb kepada syaitan. Kan maksudnya terdapat pengikut kuat, penyokong kuat kepada syaitan yang diistilahkan sebagai hizbus syaitan. Jadi apabila ayat Quran memberitahu ada sekumpulan manusia yang diistilahkan sebagai hizbus syaitan, maka Imam Sawi di dalam syarahnya dia menulis waqila hazihil ayatu nazalat fil khawarij. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ayat ini, ayat yang menceritakan tentang wujudnya hizbus syaitan, golongan diistilahkan sebagai pengikut kuat syaitan, diturunkan kepada al-khawarij allazina yuharrifuna ta'wil al-kitabi wa sunnah. Apakah sifat Khawarij tadi? Mereka akan memesongkan makna-makna Al-Quran dan makna-makna hadis. Kan apa yang mereka suka, mereka terima. Apa hadis yang mereka rasa tak sesuai, mereka akan dhaifkan hadis tersebut. Yang kedua, wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Dan dengan sebab mereka tadi menukar-nukar makna Al-Quran, maka mereka tadi menghalalkan darah-darah orang Islam dan harta-harta orang Islam. Maksudnya mereka kata membunuh orang Islam ni boleh. Kan merampas harta mereka tadi ialah harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi itu ialah sifat Khawarij daripada zaman Sayyidina Ali sampailah kepada hari ini. Cuma Imam As-Sawi berkata dalam tafsirnya, kama huwa musyahadun al-an fi nadhairihim, sebagaimana perkara tersebut dilihat hari ini pada golongan-golongan yang seumpama dengan mereka. Maksud golongan-golongan Khawarij pada hari ini, wahum firqatun bi ardil Hijaz. Siapakah Khawarij pada hari ini? Mereka adalah satu kumpulan yang berada di semenanjung tanah Arab. Yuqalu lahum al-Wahhabiyah, yang diistilahkan mereka sebagai al-Wahhabiyah. Jadi inilah nama yang disebut oleh Imam As-Sawi radhiyallahu anhu. Dan Imam Sawi ni dia hidup di zaman pengasas
ajaran Wahabiyah iaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Maksudnya Muhammad bin Abdul Wahab ni meninggal dunia pada tahun 1206 Hijrah. Dan pada ketika meninggal dunia Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kepada Wahabiyah ni, Imam Sawi pada ketika itu berumur 31 tahun. Jadi Imam Sawi dia amat menyedari, kan, dia melihat, sebab dia kata musyahad, dia sendiri yang saksikan bagaimanakah kumpulan-kumpulan Wahabiyah ni membunuh orang Islam dan merampas harta orang Islam. Jadi akhir sekali apakah yang Imam Sawi kata? Yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kazibun. Mereka menyangka mereka lah yang memperjuangkan agama Islam, tetapi sebenarnya mereka lah manusia yang pendusta. Mereka dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum zikrallah. Maka syaitan tadi melupakan mereka untuk mengingati Allah. Maka Imam Sawi kata, ulaika hizbus syaitan. Golongan ini ialah hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Maka sesungguhnya hizb syaitan, mereka lah manusia yang amat rugi. Jadi daripada Nabi SAW menyatakan tentang golongan Khawarij ni, daripada Abdullah ibn Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari kalangan umatku satu kaum yang membuat amalan yang jahat. Mereka membaca Al-Quran tetapi Al-Quran tidak melintasi kerongkong mereka. Tetapi sekiranya kamu melihat amalan mereka, kamu akan merasa amalan mereka amat bagus, sehingga kamu merendahkan amalan kamu. Kemudian Nabi berkata, mereka membunuh umat Islam. Sekiranya mereka tadi zahir, maka Nabi mengarahkan kepada kita, faqtuluhum, hendaklah kamu berperang dengan mereka. Dan sekiranya mereka keluar lagi, kamu berperanglah dengan mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum, sekiranya mereka keluar lagi, hendaklah kamu berperang dengan mereka. Maka akhir sekali Nabi berkata, fatuba liman qatalahum, maka amat berbahagialah orang yang berperang dengan mereka, wa tuba liman qataluhu, dan amat bahagialah orang yang dibunuh oleh mereka. Dan Nabi berkata, kullama tala'a minhum qarn qata'ahu Allah azza wa jalla. Setiap kali terbit daripada mereka satu tanduk, dan sememangnya kumpulan ini dalam hadis yang Nabi istilahkan sebagai tanduk syaitan. Dan Nabi kata setiap kali tanduk syaitan tadi nak keluar, qata'ahu Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala akan memotong tanduk tersebut. Dan Nabi mengulang ayat keluar tanduk, Allah Ta'ala potong. Keluar tanduk, Allah Ta'ala potong ni. Nabi mengulang ayat tersebut sebanyak 20 marrah au aktsara wa ana asma'u. Nabi ulang sebanyak 20 kali, kan, ataupun lebih, dan aku mendengarnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis terakhir yang berkaitan dengan Khawarij ini daripada Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Nabi SAW bersabda, kan, sesungguhnya perkara yang paling takut di atas, Nabi bersabda, antara perkara yang paling aku takut di atas umatku ialah antaranya rajulun qara'a kitab Allah, kan, satu manusia yang membaca Al-Quran, hatta idza ru'yat alaihi bahjatuhu, sehingga kita lihat tadi dia tadi amat mahir membaca Al-Quran, boleh menghafal qiraat, kan, boleh menguasai Al-Quran. Wa kana alaihi ridaul Islam a'arahu Allah Ta'ala iya. Dan kita melihat di atasnya pakaian Islam, kan, maksudnya pakaian berjubah cantik, pakaian seperti mana orang Islam. Cuma Nabi kata orang telah pinjamkan sekejap pakaian tersebut. Dan apabila tadi dah sempurna zahir keislamannya, hafal Quran dan seumpamanya, tiba-tiba ikhtarata sayfahu, dia mengeluarkan pedangnya, wa daraba bihi jarahu, dan dia membunuh jiran-jirannya sendiri. Wa ramahu bisyirki, kemudian dia menuduh jirannya tadi. Kenapa dia boleh bunuh jirannya? Sebab dia menuduh jirannya tadi ialah ahli syirik. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, ar-rami ahaqqu bihi amil marmi, orang yang menuduh syirik tu lebih berhak dituduh syirik ataupun orang yang kena tuduh tadi? Maka Nabi SAW berkata, ar-rami, orang yang menuduh itulah sebenarnya orang yang syirik. Dan inilah ujian, kan, umat Islam di akhir zaman, kan, munculnya Khawarij pada hari ini yang menuduh umat Islam tadi syirik, kan, yang menuduh umat Islam tadi menyembah kubur. Dan macam manakah cara nak menuduh umat Islam tadi syirik? Ialah apabila kita tadi bertawasul. Dan akidah yang akan mensyirikkan ahli sunnah wal jamaah ialah akidah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kan. Tauhid tiga ni, kan, tauhid tiga yang diasaskan oleh golongan ini, inilah tauhid yang sekiranya didalami. Maksudnya kalau kita belajar tauhid ni bersungguh-sungguh, apakah natijah yang akan kita dapat, ataupun apakah hasil yang akan kita dapat? Hasilnya ialah ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah ialah ahli syirik. Kan, secara terperinci ni sekiranya Allah Ta'ala izin kita bincangkan kemudian lah. Tapi bagaimanakah kumpulan ni boleh menuduh Asy'ari, pengikut Abu Hasan Asy'ari dan pengikut ahli sunnah wal jamaah seluruh dunia ni sebagai syirik? Ialah kerana bahaya tauhid uluhiyah dan rububiyah. Jadi dari segi istilah uluhiyah, rububiyah tu betul, kan, istilah tu tak ada salah. Tapi masalah ni ialah apabila ditafsir mengikut kehendak mereka. Tafsiran mengikut kehendak mereka akan menjadikan semua
ahli sunnah wal jamaah dihukumkan sebagai syirik. Dan apa syirik tadi? Mereka tadi menghalalkan darah dan membunuh umat Islam.